Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada uh, penonton-penonton hadirin yang berada di luar sana. Terlebih dahulu, cikgu sebagai penceramah hari ini, saya iaitu Cikgu Muhammad Rizal bin Yusof dari SK Kertih, Terengganu, Kemaman Terengganu. Jadi pada pagi ini iaitu Microsoft Drive-Thru Virtual Event yang bertajuk Creating a Slick Presentation with Sway. Okay, Teacher Track Session 5 terlebih dahulu cikgu minta maaf kerana kelewatan sebab ada beberapa masalah sedikit tadi. Okey. Terlebih dahulu pada pagi ini iaitu kita akan saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan apa itu Sway. Okey. So dalam Microsoft 365 ada terdapat satu aplikasi Sway iaitu web based Sway lah. Okey, untuk presentation. Jadi sebelum kita mulakan dengan bengkel kita pada hari ini, terlebih dahulu cikgu sebagai Cikgu Ridwan ini mengucapkan terima kasih kepada Microsoft Malaysia yang menganjurkan program Drive-Thru, Microsoft Drive-Thru untuk siri yang ke-5 ini. Baik. Cikgu akan kongsikan slide cikgu. Apa itu Sway, dan jika ada sebarang soalan boleh ajukan di bahagian ruangan komen, di ruangan chat, dan sama-sama itu cikgu akan balaslah apa yang nak dipastikan berkenaan dengan Sway. Baik, dalam portal D5 pun ada Microsoft. Jadi dalam Microsoft tersebut ada beberapa aplikasi yang ada dalam portal Microsoft. Jadi salah satu dia adalah Sway lah. Okey. Baik. Sebelum tu izinkan cikgu untuk kongsikan skrin. Okey. Sebentar ya. Untuk hari ini yang mana pada pagi ini cikgu bersiaran bukan di Terengganu. Jadi mungkin ada sedikit masalah teknikal, tapi tak ada masalah. InsyaAllah cikgu akan tunjukkan apa yang menariknya dalam Sway. Okey. Baik. Bentar ya. Okey, baik. Okey, ni adalah paparan Sway yang ada dalam laptop ataupun kita punya web, yang mana dalam paparan ni, sekejap ya. Okey, ni adalah paparan Sway yang ada dalam laptop ataupun web, yang mana dalam paparan ni, okey. Nampak tak? Kalau tak nampak, saya besarkan sedikit. Okey, yang ini adalah paparan Sway lah. Yang mana jika ditunjukkan, okey sebentar Saya rasa ada mungkin sekejap. Saya share lagi sekali. Apa yang ada dalam okey, ini macam okey. Baik. Rasanya dah nampak secara besarannya, secara luasnya.
apa itu sway yang ada dalam paparan. Okey. Baik, ini adalah paparan sway. Jika kalau diperhatikan dalam ni adalah kombinasi dengan pelbagai aplikasi yang ada dalam 365 Microsoft lah. Okey. Jadi sebelum saya nak mulakan macam mana nak tunjukkan aplikasi sway ni, izinkan saya cikgu untuk tunjukkan dalam portal D5. Okey. Baik, saya akan buka portal D5 saya. Okey. Saya akan tunjuk satu persatu lah bagaimana cara untuk menggunakan sway, aplikasi sway ni yang ada di dalam portal D5. Okey, cikgu-cikgu boleh gunakan dan pelajar-pelajar yang ada email MOE pun boleh gunakan. Tak ada masalah. So boleh sama-sama guna. Okey. Kalau ada email yang lain pun tak ada masalah. Email selain daripada email MOE pun tak ada masalah sebab dalam ni sway ni adalah presentation menggunakan web based lah. Okey. Dia gunakan web untuk presentation. Dan ada beberapa yang menarik yang selain daripada paparan yang ada dalam presentation PowerPoint selain daripada itu. Okey, ini adalah paparan dia. Paparan dalam portal D5. Kalau cikgu, kita ambil bahagian guru lah. Right. Di dalam aplikasi menu guru ni, cikgu boleh perhatikan dalam bahagian aplikasi. Okey, di bahagian aplikasi. Okey, di dalam bahagian aplikasi ni, jika kalau cikgu tengok ni ada 3 yang utama. Jadi cikgu boleh ambilkan bahagian Microsoft. Okey. Di dalam Microsoft ni, kalau cikgu nampak di sini, ini adalah yang utama yang ada di dalam Microsoft, yang mana ada Office 365, Word, Excel dan sebagainya lah. Kalau cikgu-cikgu nak buat untuk PowerPoint, presentation ataupun nak buat bahan pelajaran, pengajaran, PDP, ABM pun boleh menggunakan PowerPoint. Tapi kalau untuk sway, kita akan gunakan di dalam aplikasi Office 365 ni, di bahagian Office ni. Okey. Baik. Ini adalah paparan. Seperti mana yang saya tunjuk tadi, yang mula-mula sekali, ini adalah paparan yang ada di dalam aplikasi sway. Okey. Di dalam aplikasi sway ni, dia ada kombinasi, kita boleh tengok di bahagian sini, kita akan nampak Office 365 dan di bahagian sini adalah bahagian setting dia. Baik, apa yang ada menarik dalam setting ni, cuba tengok. Okey, ini pun kita boleh tukarkan dia punya themes. Okey, dia punya theme, dia punya language, time zone ni dia mengikut base pada kita punya tempat lah. Kalau tempat kita di Malaysia, kita boleh tukarkan lah. Okey, language yang mana. Okey, kalau ikutkan yang mula-mula, kalau pertama kali kita guna, kita akan nampak dia adalah dia berbentuk macam ni lah, Office 365 ataupun yang blank. Okey. Jadi kalau di dalam setting di bahagian kita nak buat ni, kita boleh ubah. Okey, kalau yang suka unicorn, kalau yang suka bahagian ni boleh tukarkan. Dan yang menarik ini adalah web based sway ni, dia ada function, dia ada fungsi password. Maksudnya dia ada security dia. Let's say kalau kita buat satu presentation, kita nak buat storytelling kita semua, digital storytelling, kita akan boleh setkan as a password. Maksudnya kalau nanti kalau cikgu, saya akan tunjukkan cara macam mana cikgu nak sharekan dan apa yang menarik dalam sway ni. Okey. Baik, cikgu boleh tukar dan yang satu lagi yang ada dalam sway iaitu kita boleh paparan yang kita dipaparkan ni kita boleh tukarkan ke menjadi paparan yang mutlak. Mutlak lah. Okey, so nampak lagi menarik lah, lagi okey. Kalau cikgu kalau buat kerja untuk buat bahan-bahan ni dalam waktu malam ataupun cahaya. Okey, kalau ada masalah dengan cahaya,
penglihatan boleh tukarkan menggunakan dark mode ni. Baik, ni adalah yang ada yang tertera dalam ni. Di mana di dalam sway ni, bahan yang ada di yang paparan saya buka ni, bahan dia adalah yang saya buka ni adalah bahan yang ada dalam OneDrive. Okey. So paparan yang saya nampak ini, bila kita nampak di paparan depan ni, walaupun saya buka sway, ini adalah paparan yang ada di dalam OneDrive. Okey, ini ada sistem 365 Office. Ini adalah yang ada dalam OneDrive. So di bahagian kiri ni, ini adalah ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada lah. Okay. So let's say saya nak ambil yang sway punya. Saya just klik dekat sebahagian ni. Okay. So ini adalah paparan dia. Okay. Alright. Di sini, di dalam bahagian sway ni, ni adalah semua data bahan-bahan yang saya pernah buat lah. Jadi kalau cikgu-cikgu nak gunakan sway ni, saya contoh yang mana saya dah gunakan sebagai salah satu presentation kepada barisan pegawai PPD untuk sekolah saya lah. Okey, ini okey. So dekat sini adalah ni adalah paparan dia. Okey, ni adalah contoh paparan dia. So di bahagian ni ada storyline dan design. Apa yang storyline, apa yang itu design, kita boleh tengok. Di bahagian-bahagian storyline ni, yang mana cikgu-cikgu boleh masukkan bahan cikgu, okey, tak kisah dari sumber Microsoft Office ke, Excel ke, ataupun bahagian yang ada gambar, boleh masukkan ke dalam ni terus. Okey, let's say contoh saya just masukkan dalam bahagian ni adalah header dia di bahagian ni adalah nama, kemudian masukkan logo sekolah, masukkan tajuk dan apa kefahaman kita, apa yang kita nak masukkan ke dalam ni. Okey, kalau macam ni yang ada link, yang ada garisan ni, ini adalah dia punya link. Okey. Baik. Ini adalah contoh. Let's say saya tekan play ni. Yang mana kalau kita nak showkan, kita bagi link ni ataupun bahan kepada orang presenter ataupun orang yang nak nonton, dia akan nampak kat sini lah. Okey, saya tekan play ni. Ini adalah paparan dia lah. Ini adalah paparan yang yang paling basic lah cikgu Yang paling basic, yang mana dekat sini saya boleh nampak. Okey. So di sini sebenarnya dia ada banyak lagi fungsi. Okey. Jadi ada banyak, ada tulisan kita boleh besarkan, tulisan kita boleh boldkan. Okey. Kemudian boleh masukkan gambar, boleh masukkan slide yang daripada PowerPoint. Kemudian kita masukkan ke dalam sway ni menggunakan kita just tukar daripada PowerPoint kepada JPEG. Okey. Ini adalah contoh yang paling biasa, yang biasalah ni. Okey, yang jika kalau cikgu tak kreatif, cikgu bukanlah seorang yang kreativiti, tapi cikgu nak gunakan gunakan sway. Satu cara untuk cikgu nak ubah daripada PowerPoint kepada penggunaan ni. Okey. Mana ni paparan dia besar dan kita boleh perbagaikan lagi. Okey, kita boleh perbagaikan lagi. Okey, contoh ini adalah contoh dia lah. Okey, dek. Dan di mana di bahagian gambar ni, kalau saya tunjukkan ni, ini adalah gambar yang dimasukkan dalam sway dan dia menggunakan satu aplikasi stack picture. Yang mana gambar ni, bila kita kumpulkan macam ni, sebenarnya dia boleh klik dan dia berubah. Dia akan ikut step by step. Okay. Dia akan nampak lagi smooth presentation tu. Okay, nampak lagi menarik bila kita masukkan beberapa gambar yang ada dan dia sebagai macam flashcard. Okay, tukar-tukar. So lagi nampak menarik. Okay. So yang ni sangat, kalau ada banyak lagi gambar, kita boleh masukkan sebagai alat dokumentasi kita, masukkan ke dalam ni lah, ke dalam kita punya presentation.
So lagi nampak menarik. Belum lagi yang saya tunjukkan yang ada video. Okay, let's say yang ini ada video. Ni video. Okay, yang bawah ni ada video yang dimasukkan ke dalam ni. Maksudnya kalau ada bahan yang cikgu dah buat dalam seperti mana yang saya tunjukkan ni adalah saya punya presentation bersama dengan barisan guru dan pentadbir bersama dengan pegawai yang mana kami buat live Google Meet dahulu, kemudian downloadkan video dia yang dah direkod dan masukkan kembali dalam Sway. Yang mana dalam ni pun kita boleh masukkan. Okey, ini adalah cara dia. Okey, kalau saya tunjuk di bawah ni, ini adalah edit this way. So kalau kita edit this way ni, maksudnya apa yang kita nak paparkan, kita akan ikut susunan kita. Okey, dia ada button plus kat sini. Okey, contoh saya tekan button ni. Okey, saya tekan button plus ni. Di sini dia ada buat bagi suggestion, text, media dan group. Yang mana apa yang masukkan suggestion image tag tadi ni. Ni adalah gambar yang kalau kita masukkan gambar yang banyak. Okey, gambar yang banyak ni lah. Okay, contoh saya tekan kat sini. Saya akan masukkan apa sahaja yang ada dalam ni. Okey, konten ni sama ada gambar ataupun teks ataupun upload bahan daripada selain daripada yang ada dalam web ni. Okey. Contoh gambar. Gambar pula bila kita boleh dapatkan daripada sumber yang ada, resources yang diberikan, sama ada dekat sini dia akan menggunakan internet lah. Okey. Daripada Wikipedia, YouTube atau Wikipedia, sama ada kita masukkan video atau apa semua, ataupun daripada My Device. My Device ni maksudnya cikgu masukkan daripada bahan cikgu lah. Kalau cikgu dah ada, cikgu just tekan device, dia akan pergi ke paparan ni. Ataupun yang paling menariknya adalah menggunakan OneDrive. Sebab dia akan synchronize dengan email OneDrive. Let's say kalau cikgu guna email MOE cikgu simpan gambar yang ada dalam OneDrive MOE. Jadi benda tu akan berlaku akan nampaklah di bahagian tu. Alright. Ini adalah paparan dia lah. Yang mana ni bahagian suggestion kalau kita nak masukkan gambar. Let's say kalau cikgu ataupun kalau cikgu dah buka satu folder yang ada gambar, cikgu dah just drag and drop kat sini sahaja. Okay. In case kalau cikgu nak masukkan link, ada satu paparan. Okay, contohlah saya bagi link kehadiran. Let's say sebagai link kehadiran untuk saya nak buat presentation ni, dan saya sambil itu saya nak sharekan benda ni dan masukkan link kehadiran kat sini. Okey. Okey, macam ni. Yang mana bila saya klik yang kat sini, saya highlightkan yang ni, kemudian saya masukkan link. Pun tak boleh. Let's say kalau saya buat satu Google Form. Okey, form kehadiran, saya hanya pastekan link yang saya buat tadi tu ke dalam bahagian ni. Okey, di dalam bahagian link ni. Okey, so dekat sini kita boleh masukkan lah. Okey, kalau cikgu nak besarkan tulisan pun boleh. Cikgu hanya highlightkan, kemudian emphasizekan lah. Okey. Kalau tak sesuai, boleh terus delete. Okey, okey, ini adalah contoh yang dah ada. Let's say saya nak tunjuk yang satu lagi, yang mana di dalam paparan Sway ni. Okey, contohnya saya buka Sway. Saya buka yang ni. Ini adalah paparan pertama dia. Alright, ini adalah paparan Sway yang ada dalam kita punya web base lah. Okey. Yang menariknya yang telah dibuat, kita akan nampak di bahagian depan ni. Okey, ini yang kita tengah buat. Kalau yang belum buat, kita hanya just klik new Sway, ataupun kalau kita nak dapatkan yang template Sway pun ada yang ada dalam ni. Okey. Let's say saya nak create new. Contoh saya buka create new. Okey. Yang ni yang ada dalam Sway lah, yang ada dalam paparan ni adalah yang dia punya paparan pertama dia. Okey, paparan permulaan dia lah.
Okay, kalau cikgu nampak kat sini, dia ada storyline yang sama seperti macam tadi dan design. Okay, dan di ujung sini, di ujung kanan ni, dia ada satu paparan yang bila kita masuk sesuatu gambar nanti, dia akan keluar editable lah. Let's say contohnya hari ni saya nak ajar, saya tulis ni okay. Contoh let's say macam ni, saya tulis, saya besarkan, kemudian saya masukkan gambar background di belakang. Okay, let's say kalau saya letak gambar background di belakang, apa yang saya tuliskan dekat sini, dia akan keluar dekat sini bahagian ni. Let's say saya tulis presentation. Saya nak cari apa maksud presentation. Okay. So dekat sini dia akan keluarkan, dia akan memberi, mencari bahan atau gambar yang bersesuaian dengan gambar kita yang perkataan yang kita tulis. Okay, contoh let's say saya ambil yang pertama gambar ni. Saya just tekan add saja. So dia akan keluar dekat sini dan dia akan keluar macam semua ni. Itu semua. Okay. So di sini dah paparan dia pertama. Okay. Paparan yang ada dikeluar dekat dalam presentation kita. So dia akan dah keluar macam ni. Let's say lah kalau cikgu-cikgu rasa macam nampak tak menarik, dia boleh tukar lagi. Nak ambil video. Okay. Kalau cikgu-cikgu nak ambil video pun boleh. Apa semua. Okay. Okay, ambil kat sini bagi bahagian video. Contoh saya nak ambil yang paling kecil sedikit. Okay, right. Let's say macam ni lah. Okay. Add off. Terus dia akan masukkan di dalam ni dan kita tengok apa macam mana paparan dia. Okay. Dia akan terus masuk kat sini bahagian. In case kalau cikgu-cikgu nak buat satu presentation yang mana cikgu belum ada bahan tapi cikgu nak masukkan dan menggunakan bahan yang ada dalam ni. Okay. Ini adalah suggestion dia lah. Okay. Kalau cikgu rasa presentation tu which way, cikgu nak dapatkan YouTube punya video. Okay. Presentation with. Okay. Let's say saya cari. Okay, so ada beberapa tips yang saya nak keluarkan. Saya nak ni, the best way. Okay, contohnya ni Saya just tekan yang ni. Kita pilih saja. Kita dan boleh pilih beberapa video yang kita nak dapatkan. Okay, contoh saya ambil 3 daripada sini. Saya just tekan add. So dia akan paparkan di dalam sini, di bahagian sini ada 3 lah yang kita anggap. Baik. Kemudian bila kita nampak dekat sini, kita nampak di bahagian kiri ini, yang mana di sini dia ada satu function yang sangat-sangat menarik, yang mana video yang kita masukkan ni, kita boleh resize dia. Kita boleh resize dia daripada size yang biasa yang dia tunjukkan kepada size yang besar. Let's say saya tukar yang ni, set the emphasize on this card to moderate ataupun emphasize to the intensive maksudnya besar. Let's say kalau cikgu ambil yang ni, cikgu tekan play, cikgu nampak apa perubahan dia. Okay, let's say nampak berbeza dengan gambar yang video yang ada di bawah ni. Okay. Okay, ini adalah video yang besar. Ini adalah video yang size paparan ni yang kecil. Alright. Contohlah. Kemudian saya nak groupkan. Okay. Let's say nak groupkan benda ni. Nak jadikan sekali. Okay. Groupkan yang ni. Okay, lagi sekali saya tunjuk. Group balik. Saya tekan satu. Saya tekan balik let's say saya nak ambilkan pertama, design pertama, storyline yang pertama ni. Pertama, kedua dan ketiga. Okay. Kemudian kita nak groupkan dia. Okay. Pertama, kedua dan ketiga group. So dia akan jadikan sekali. Dan di bahagian kanan ni dia akan memberi satu cadangan. Sama ada kita nak group sebagai automatic ataupun kita nak grid kan. Let's say saya cuba yang grid. Apa yang akan jadi? Okay. Dia akan keluar macam ni. 1, 2, 3. Sebab saya dah groupkan tadi. Jadi gambar yang video yang ada tu dia akan keluar menjadi 3 macam ni. Okay, sebab dia dah group, saya dah buat group.
Let's say contohnya saya tukarkan group ni dan saya group lagi sekali dan menjadi automatic. Okey, ni yang ada di automatic ni maksudnya yang dah dicadangkan lah dalam Sway ni. So dia sangat simple Sway ni dan dia sangat membantu cikgu-cikgu jika cikgu-cikgu just masukkan bahan, masukkan ABM cikgu, masukkan PDP cikgu dan cikgu boleh susun sebagai interaktifnya cikgu. Okey. Kemudian cikgu dekat bahagian ni, cikgu boleh tulis. Okay, let's say cikgu nak masukkan dalam ni. Okay, contoh saya tukarkan. Okay, di bahagian sini, cikgu boleh masukkan. Apa video ni menerangkan apa? Okay, video ni menerangkan apa? Video ni terangkan apa? Okay, penggunaan Sway. Okay, kepada guru. Contoh, cikgu saya tulis macam ni. Ini adalah yang cikgu boleh besarkan, cikgu boleh kecilkan. Kalau cikgu nak masukkan link pun tak ada masalah, boleh masukkan. Boleh besarkan dia. Dan jangan lupa kalau cikgu nak gambar video ni besar, cikgu boleh besarkan menggunakan kotak yang ada di atas ni lah. Maksudnya yang ada paparan dia menjadi besar, sangat besar dan kecil. Okay, kalau cikgu nak buat yang besar, dia akan jadi besar lah. Kalau cikgu nak buat yang kecil, dia akan jadi kecil. Okay. Kemudian, jika cikgu ada lagi bahan selain daripada video di bawah ni, cikgu nak masukkan bahan, cikgu boleh tekan insert content. Okay, masukkan content ni. Let's say saya nak masukkan image ataupun saya masukkan stack. Apa yang saya masukkan stack ni? Saya tekan kat sini. Contoh saya nak masukkan gambar banyak. Okay, saya nak masukkan gambar. Gambar yang ada dalam Sway. Okay, best of. Okay, saya contoh saya sini, saya tukar. Macam ni lah. Presentation with Sway. Saya nampak kat sini tak ada gambar yang menarik. So, saya tukar kat sini. Pasting. Saya buat macam ni. So, dia akan ikut apa yang ada dalam kita punya, kalau ikutkan dalam ni sumber dia adalah daripada Bing lah. Okay, gambar-gambar Bing. So kalau tak ada yang dalam ni, kita boleh buat best picture, practice. Kalau saya nak masukkan gambar ni. So saya menggunakan stack tadi Betul, saya klik satu, saya ambil lagi satu, saya ambil lagi beberapa gambar. Okay, saya ambil banyak gambar yang ada berkaitan dengan ni. Okay. Saya dah masukkan 10, saya dah tikkan 10. Cikgu dah tikkan 10. Okay. Gambar. Alright. Saya ambil 11 gambar Kemudian saya tekan add. Apa yang terjadi dalam ni? Okay. So gambar ni dia ada dalam macam ni. Dia akan keluar di paparan macam ni. Kemudian bila cikgu nampak kat sini, apa yang berlaku bila kita gunakan group stack ni. So tengok apa yang jadi. Okay, let's say saya tunjuk ni contoh. Okay, ni presentation with Sway. Ini video yang dipaparkan tadi. Video yang saya dah besarkan. Ini penggunaan dia, perkataan yang ada dalam ni. Alright. Kemudian ini ada gambar dia. Nampak gambar ni? Saya gunakan stack. Okay, kalau tak jelas nampak, saya akan besarkan lagi. Okay, contoh Okay, dekat bahagian sini, nampak tak di bahagian group ni, bila kita tegur style, cikgu boleh tukarkan grid, slideshow, grid stack. Sekarang ni yang saya gunakan ni adalah group stack. Okay, stack Kemudian slideshow yang ada dalam tu grid. Kemudian ni yang menarik juga ni. Ini adalah perbandingan, maksudnya continuous. Kita nak buat ni. Contoh saya ambil yang ni, kemudian tadi kecil, saya besarkan sedikit. Okay, contoh saya tunjuk lagi besar. Saya dah klik yang besar. So, kita tengok apa yang jadi. Okay, baik, nampak ni. Besar. Okay, dia besar dan kita hanya klik je sini. Contohlah kalau cikgu buat presentation menggunakan Sway ni,
cikgu gunakan yang ni dan cikgu paparkan kepada murid-murid gambar-gambar yang contohlah cikgu ambil satu program yang mana dalam program yang cikgu buat, cikgu nak dokumentasikan program cikgu tu, cikgu masukkan sebuah benda ni ke dalam Sway menggunakan presentation by Sway dan cikgu buat gambar tersebut menggunakan group stack. Sangat menarik. So tak perlu dia mengurangkan ruang, okay, remove the space, okay, menjimatkan ruang dan gambar tersebut sangat-sangat besar dan clear dan hanya tekan sahaja di bahagian ni dia akan terus paparkan yang lain. Okay. Baik. Sebelum saya akan tunjukkan lagi lanjut dengan banyak lagi perkara-perkara yang menarik menggunakan Sway ni, kita akan take break 5 minit. Okay. Okay, saya stop dahulu sekejap. Nanti kita akan sambung balik 5 minit selepas ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih diucapkan kepada semua yang berada di luar sana yang masih setia bersama dengan Cikgu Ridwan. Jadi sebentar tadi kita dah nampak macam mana penggunaan presentation menggunakan Sway. Okay. Jadi saya akan sambungkan sedikit lagi bagaimana Sway ini, presentation menggunakan Sway lebih menarik dan lebih memberi daya tarikan kepada pelajar kita dan even kepada barisan pentadbir ataupun yang datang ataupun yang untuk kita nak bagi presentation, okey, kepada sesiapa pun. Okey, baik, saya akan share skrin balik yang mana yang saya buat tadi, skrin mana tadi, sekejap alright. Okey, baik, ini adalah yang ruangan yang ada dalam story yang Sway tadi, yang mana di dalam Sway ni yang sebentar tadi saya dah tunjukkan cara bagaimana kalau gunakan sekejap saya tunjuk. Okey. Yang mana saya tunjukkan tadi di bahagian group stack. Yang mana kita boleh gabungkan gambar-gambar yang kita boleh masukkan. Ini yang saya tunjuk ni adalah gambar yang ada di dalam internet. Maksudnya kita dapatkan gambar yang dah dilabelkan sebagai user right lah. Maksudnya boleh gunakan oleh semua pelajar. Okey, oleh semua kita lah. Okey. Betul saya tunjuk yang tadi. Adakah sama? Okey, alright. So ini adalah gambaran dia. Yang pertama tadi kita masukkan gambar, masukkan tulisan. Kemudian kita masukkan video. Okey. Kalau yang menariknya bila kita masuk, kita nak dapatkan satu bahan, dia akan bagi kita option. Sama ada kita nak gambar ataupun video. Yang kedua pula dia relate. Dia berkenaan dengan perkataan yang kita tulis. Apa yang kita tulis tu, itulah yang dikeluarkan. Let's say saya tulis tadi, presentation with Sway, using Sway. So dia akan mencari video-video yang ada dalam dalam bahan tersebut menggunakan Sway. Okay, so let's say macam ni lah. Alright. Ini yang cara macam mana kita nak gunakan group stack. Let's say kalau saya nak tukarkan kepada group stack ni kepada cara yang lain, style yang lain, jenis yang lain, kita boleh dapatkan cikgu hanya klik di bahagian group style, group type ni, jenis group ni kepada grid. Kalau grid ni dia akan keluar di bahagian petak-petak lah, gambar tu sekeping besar, dia akan keluar macam ni. Kalau slideshow, ini yang biasa kita guna. Okey, ini yang biasa kita gunakan. Slideshow ni kita klik keluar satu persatu. Kalau yang group thumbnail image, thumbnail image ni dia akan keluar yang besar, kemudian dia akan keluar yang kecil-kecil di bawah tu. Okey, kalau ikutkan kalau kita buat story, digital storytelling ke apa semua, digital storyline ke, kita nak buat satu penceritaan, kita boleh buat gambar ni. Ataupun yang menariknya kita boleh buat continuous sendiri ataupun kita boleh buat perbandingan. Let's say lah contoh saya masukkan gambar, saya tutup yang ni. Okey. Saya masukkan gambar yang lain Let's say saya tunjukkan gambar di bawah ni. Okey, saya nak tunjukkan gambar haiwan lah. Saya nak masukkan haiwan. Saya nak masukkan haiwan, image, saya just klik image. Saya masukkan kat sini. Contoh saya nak masukkan tiger. Okey. Suggestion ni, suggested ni dia akan keluar dekat sini. Cikgu boleh pilih. Yang mana kalau cikgu nak dapatkan bahan cikgu daripada OneDrive, cikgu hanya klik ni. Kalau dekat Flickr, Big Image, Flickr. Flickr ni yang kita boleh guna. Yang ni add-on lah. Ataupun last sekali My Device. Maksudnya gambar yang dah ada dalam bahan cikgu. Kat sini lah. Di bahan cikgu ni. Ataupun kalau cikgu tak nak gunakan yang ada dalam ni, cikgu boleh gunakan yang suggested ni. Yang dicadangkan oleh Sway. Itu yang menarik ni. Ini yang best ni. Bila kita gunakan presentation with Sway ni, kita gantikan yang PowerPoint tu, kita gantikan daripada sini. Kita boleh gunakan, kita ambil perkataan sahaja tiger ni. Contoh ni, saya ambil gambar ni. Tiger. Okey. Kemudian ada lagi satu lagi gambar lah. Let's say kalau kita nak carikan gambar yang lain. Okey.
Ataupun ini yang ada lah ni. Saya tambah dahulu. Kemudian kita tambah lagi image. Okay, white tiger contoh Ada tak perkataan white tiger ni? Okay. Nampak? Okay, ada. So ada dua gambar yang saya nak tunjukkan ini. Apa yang menarik dia adalah kemudian cikgu boleh tekan kalau cikgu ambil dua, let's say cikgu ambil dua atau tiga, cikgu rasa macam kenapa terlebih nak ambil? Cikgu antik balik. Let's say kalau cikgu ambil gambar yang ni, cikgu tak nak gambar yang ni, cikgu antik yang ni. Cikgu ambil yang ni balik. Saya tekan add. Kemudian saya akan combinekan ni satu gambar dengan gambar ni. Kemudian saya groupkan. Kemudian saya akan ambil yang comparison. Ada satu lagi comparison ni di bawah ni. Nampak tak? Bila saya ambil dua gambar, secara automatik style dia akan buat comparison. Contoh saya ambil yang ni, bahagian comparison. Kemudian saya tekan play. Saya nak tengok dulu apa yang jadi bila saya masukkan gambar yang ni. So sekarang ni dah ada dah comparison Saya nak besarkan sedikit sebab kecil sangat. Saya nak buat perbesaran. Saya ambil yang daripada gambar ni, apa semua, saya besarkan sikit ni. Tengok gambar dia. Let's say macam ni. Bila kita nampak macam ni, gambar yang keluar macam ni, dia akan keluar ada dua gambar. Badan satu, ni satu. So ini adalah boleh comparison. Kita boleh tarik gambar ni ke sini. Let's say kita nak masak gambar yang pertama. Kemudian kita nak tarik gambar yang kedua. So kita boleh buat dua. Kalau contoh lah kalau macam gambar ni kita nampak terlalu dominan biasa. Saya akan ambil satu lagi gambar. Saya ambil group comparison juga. Kalau saya ambil tekan group comparison. Ambil gambar pertama, contoh Iron Man. Ataupun Iron Man. Add gambar yang kedua, saya masukkan Iron Lady. Ada tak? Tak ada. Superman lah. So gambar-gambar benda ni macam wow, sangat menarik. Let's say saya dah buat comparison dua antara dua ni. So ini kalau pelajar memang seronok lah dia akan tengok. Dia akan gunakan yang ni. Let's say macam ni. Kecil dekat. Saya besarkan lagi. Bila ni kita ambil dia tekan dekat dalam kotak yang hijau ni. So kita boleh besarkan dia bila menggunakan size ni. Kemudian saya tekan play balik. Kemudian saya tukar tengok apa yang menarik. Nampak? Ada dua gambar. Satu gambar yang ni, satu lagi gambar yang ni. Dan kita boleh masukkan perkataan-perkataan ni bila kita dah boleh tulis dekat bahagian ni lah. Kemudian kita tekan apa yang bermaksud dengan focus point ni. Focus point ni adalah kita nak fokuskan gambar ni macam mana. Let's say kalau kita nak gambar ni penuh, kita tekan dia entire ni. So dia akan keluar penuh. Dan dia akan keluar, let's say kita ambil entire ni. Kita ambil entire ni. Kita nampak di bahagian bawah ni dia akan tunjukkan paparan yang ada dalam satu laptop dalam paparan kita. Dan satu lagi di bahagian telefon device kita lah. So yang ni ada dua. Buat paparan macam ni. Kalau gambar Iron Man ni. Let's say saya ambil gambar Iron Man. Fokus ni. Kita boleh besarkan. Ataupun kita boleh kecilkan. So bila kita tekan kotak focus point ni. Dia berada dalam kotak ni. Dia akan ikut focus point kita. Let's say kita nak buat yang ni. So gambar dia akan ikut macam ni. Ini yang menariknya sebab kita dah buat satu design, kita nak buat storyline, kita nak gunakan ni, dia dah ada focus point dan tunjuk kita bagaimana kita nak gunakan ni.
Okay, let's say kita dah selesai yang ni. Tak perlu lagi tekan share apa semua lagi. Just play dahulu. Nak tengok macam mana apa yang dah kita buat. Okay. So kita nak nampak. Gambar tu sebiji yang macam kita masukkan tadi. Okay, let's say macam ni lah. Okay. Macam tu. Macam tu. Okay. So dalam satu paparan, ada beberapa gambar yang kita boleh tukarkan. Kita boleh continue atau maksudnya kita boleh swipe ke kanan gambar lain, ke kiri gambar lain. Okay. So cikgu-cikgu boleh gunakan ni. Okay. Macam ni gambar ni, tiger. Okay. Apa lagi yang ada menarik? Bila kita tekan comparison ni, group comparison ni, bila kita ambil group tadi, kita tekan style, kita akan nampak ada banyak ni. Okay. Kalau cikgu nak tambah lagi gambar pun boleh. Okay. Superman, Iron Man. Okay. Avenger. Okay, gambar-gambar ke ataupun yang ni lah, yang terpulang pada cikgu nak dapatkan apa. Jadi bahan tu, pastikan bahan yang ada tu kita add dahulu. Kemudian kita tekan dekat gambar ni, tekan dekat focus point ni. Tekan entire. Pastikan dia akan ambil gambar yang semualah. Kalau tak, dia akan, bila kita tekan the entire image exporter ni, maksudnya dia akan fokuskan gambar mana yang kita nak. Okay. Kalau tak, nanti akan nampak separuh, gambar kepala tak ada. So kalau kita tekan entire ni, kita pangkas kat sini. Okay. So kita groupkan sekali. Okay, yang ni dengan yang ni. Okay, groupkan sekali lah. Okay, kalau tadi ada dua, yang ni ada satu yang di luar lah ni. Okay, mana maksudnya? Kalau tak, yang comparison ni dia ada dua saja. Okay, let's say saya ambil satu lagi. Saya nak masukkan bahagian group. Slideshow stack automatic ni maksudnya bila kita masukkan gambar, grouping tu, dia akan susun secara automatik. Ini bahagian group. Bahagian media, kita boleh embedkan video, audio yang kita boleh masukkan, video. Contoh saya nak ambilkan video. Okay, video apa yang berkenaan dengan saya nak ambil video ni. Okay, ada Iron Man ni maksudnya dia yang lain lah, video-video yang menarik lah, video yang apa yang ada dalam ni, yang you're responsible to reflect it other including copyright. Maksudnya video yang ada ni adalah video yang dah ditapis lah. Okay, yang berkenaan dengan kita punya ni lah. Okay, kalau cikgu-cikgu nak dapatkan video yang cikgu nak, cikgu boleh tekan suggested atau my device. Let's say kalau cikgu nak dapatkan daripada YouTube, dia akan keluar daripada YouTube lah. Okay, paparan YouTube. Okay, yang ada dalam YouTube. Kemudian kalau cikgu nak dapatkan daripada device cikgu, cikgu hanya klik kat sini. So nanti dia akan minta bahan cikgu. Okay. Alright. Kemudian ni let's say dia akan buka lah. Dia akan buka dekat bahagian YouTube cikgu. Dekat mana yang ada dalam ni, cikgu boleh masukkan lah. Okay. Alright. Contoh saya tak adalah video-video yang apa yang ada dalam ni. Okay. Kemudian dekat dalam ni juga, okay, dekat dalam ni cikgu saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak sharekan apa bahan yang kita design yang kita tunjuk ni, dia akan keluar macam ni, style macam ni. Okay, kalau cikgu tak tekan play pun, kalau cikgu tekan storyline, ni adalah bahan yang cikgu buat, kemudian cikgu tekan design, so dia akan tunjuk style macam ni. Let's say kalau cikgu tukar style, cikgu nak tekan style, ini lagi best. Apa yang ada dalam design ni, bila kita tekan style, cikgu akan nampak di bahagian kiri ni, ini adalah style yang cikgu yang buat. Kemudian bila cikgu rasa, kenapa tak style ni tak menarik, cikgu ambil sahaja style mana-mana ataupun cikgu boleh tekan style remix kat atas ni. Style remix. Let's change the design and layout for you. Ini yang menarik. So let's say contohnya saya tekan remix. So dia akan customize kan presentation tu lagi menarik. Okay.
akan nampak lagi cantik. So contohnya dia akan keluar macam ni. Presentation with sway, dia akan keluar bold ke macam ni. So daripada yang tadi, yang biasa tadi saya buat, yang cikgu buat, kemudian dia akan keluar macam ni. So gambar ni dengan perkataan ni, okay. So gambar ni. Ni yang keluar di paparan ni sebab kita ada ni lah scroll by swiping ni lah. Okay. So nampak macam ni. Okay. So kita boleh tekan tengok. Okay. Apa yang menariknya. Kemudian ni adalah video juga tadi yang besar, paparan besar. Ni video kecil. Ni comparison gambar tadi. Sampai. So sangat smooth. Ini pun gambar tadi. Kita boleh tukar-tukarkan. Kalau pelajar yang tengok ni ataupun guru yang masukkan gambar, cikgu buat dua comparison. Seorang murid lelaki, pelajar perempuan. Kumpulan A, kumpulan B. Pasukan A, pasukan B. Masukkan kedua gambar, kita buat comparison. Okey, boleh buat macam tu. Ini adalah gambar yang tadilah yang selain itu. Sebab bila kita guna comparison, dia akan ada dua sahaja. Kita akan compare dua, dia tak boleh compare tiga. Okey, melainkan kalau kita cikgu guna yang group tadi. Ni yang group presentation ni lah. Group stack. Okey, ni gambar. Sebab tu kalau kita ambil ni, kemudian kita boleh tengok ni berbagai jenis contoh design yang ada dalam dia. Okey, cikgu boleh tukarkan sebab kalau cikgu gunakan dan dia punya layout design di belakang dia akan ikut. Okay, kalau yang ambil yang berbunga-bunga, okey, cikgu-cikgu yang suka dengan flowers dengan ni, okey, yang gambar yang macam ni pun dah boleh dapatkan yang ni. Okey. So boleh dapat ataupun boleh customize lah, customize sendirilah. Cikgu nak dapatkan gambar tu daripada gambar, warna daripada gambar yang ada pun boleh. So dia akan customizekan macam mana gambar dan warna macam mana yang kita nak. Okay. Kemudian kita nak besarkan perkataan tu, animation emphasize ni. Kita nak gunakan font yang kita guna sekarang ni, nak tukar font yang pelbagai. So jadi dalam sway ni banyak sangat yang kita boleh tukarkan. So cikgu-cikgu boleh tampak dekat sini di dalam ni Okay, ada font-font yang terkini lah. Okay. Cikgu boleh tukarkan yang ni. So nanti bila kita tengok dekat bahagian perkataan saya tadi tu, kan nampak ada bunga lagi, ada perkataan pun menarik. Kalau kita nak ambil yang style ni, pun boleh tukar. Jadi dia akan ikut. Ni macam ni gambar lah. Okay, gambar sekali dengan perkataan dia jadi gelap lah. Kalau macam ni kita ambil ni, style macam ni, dia akan tukar. So pelbagai hanya semudah cikgu hanya upload gambar. Saya sekarang ni pun saya tak tunjuk gambar yang saya upload. Saya hanya gunakan gambar yang ada dalam aplikasi dalam sway ni, yang mana kita boleh dapatkan gambar tersebut dalam dalam sway saja. Kemudian menariknya lagi dia ada style. Kita boleh remix kan. Remix ni dia membantu kita. Dan dia ada 3 presentation yang kita nak buat. Sama ada kita nak buat horizontal, vertical, kita boleh ubah. Okay, kedudukan dia. Contoh saya ambil horizontal tadi, dia akan swipe ke kanan dan ke kiri. Vertical ni daripada bawah ke atas. Itu terpulang kepada cikgu. Kalau cikgu nak paparkan kepada audiens, ataupun cikgu nak sharingkan kepada audiens, kepada siapa-siapa sahaja yang ada presentation ni, cikgu boleh gunakan. Contoh kalau vertical ni, dia sesuai kalau ada smartphone, dia akan nampak paparan tu ke bawah macam tu. So nampak menarik. Kalau vertical, horizontal ni, dia ke bawah, dia ke kiri saja, ke kanan saja. Ataupun mengikut slide, optimize. Pun menarik. Okay. Pun menarik, dia boleh optimizekan lah. So kalau video ni yang kita paparkan ni pun, dia akan terus paparkan ni, dia akan pasang kat sini terus. Dia akan terus buka secara automatik dalam video. Okay, dalam YouTube terus. Okay, let's say kalau kita dah selesai yang ni, kita terus gerak ke next stage, next slide, dia akan terus pasang. Dia akan terus ni bergerak lah. Okay, contoh macam ni. So just tekan sahaja,
dekat video tadi. Okay. So akan keluar macam tu lah. Alright. Okay, baik. So dekat mana nak dah selesai ni, dekat mana kita nak sharekan presentation kita ni, kita hanya tekan share. So di bahagian share ni adalah share sway ni kita boleh hantar kepada specific people ataupun group. Ini sebagai unlisted lah orang panggil. Those of organization with the link. Maksudnya email yang sekarang ni kalau saya tikkan yang tengah ni, maksudnya semua email semua pengguna yang sama guna email MOE, user MOE boleh gunakan, boleh nampak sebab saya gunakan email MOE. Ataupun kalau saya nak selamat, saya akan tekan anyone with the link boleh tengok. Okay, so ada buat bawah ni invite people to view or edit. In case kalau cikgu nak buat collaboration dengan pelajar ataupun collaboration dengan guru, cikgu just tekan edit untuk pelajar-pelajar tersebut edit ataupun. Kemudian cikgu dah bolehkan copy link tersebut copy. Okay, apa yang dia buat gini, copy dan hantar. Even kalau cikgu nak link, get visual link pun cikgu boleh tekan kat sini, dia akan generate link. Nampak dia akan copy. Maksudnya generate link ni, gambar yang kita buat ni, gambar thumbnail ni sebenarnya adalah link. Kita boleh masukkan ke dalam email sebagai email message kita lah. Okay, kita boleh copy and then kita masukkan benda yang kita dah buat get visual link ni ke dalam ni. So lagi lebih nampak interaktif, lagi sangat-sangat interaktif lah. Okay. Jadi kemudian yang menarik lagi dalam Sway ni adalah cikgu bila cikgu dah buat satu presentation, cikgu boleh savekan as a template ataupun duplicate Sway ni. Okay, duplicate Sway ni maksudnya duplicate cikgu punya Sway yang cikgu buat ni kepada Sway yang baru. Okay, so ada dua yang cikgu buat duplicate. Kemudian export ni cikgu masukkan export tu apa? To PDF ke to apa? So dia nampak ni dalam Word PDF dia akan export. So sangat menarik. Bila cikgu dah buat, cikgu dah selesaikan yang ni, cikgu boleh exportkan bahan cikgu dalam Sway ni menggunakan Word atau PDF. Okay. Kemudian cikgu boleh accessible checkers ni boleh tengoklah apa yang menariknya. Boleh print, terus boleh print dan create new lah. Okay. So dekat sini cikgu boleh gunakan Sway ni untuk presentation yang boleh masukkan pelbagai bahan yang cikgu nak buat lah. Okay. So saya rasa dengan diberi masa selama 1 jam ni, saya rasa banyak benda yang cikgu boleh belajar, banyak benda yang cikgu boleh dapat bila cikgu menggunakan Sway. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja yang saya boleh kongsikan dengan cikgu-cikgu pada hari ini. Jadi cuba-cubalah cikgu dan ataupun pelajar di luar sana, guru-guru di luar sana untuk menggunakan Sway yang ada dalam Microsoft untuk cikgu untuk cikgu buat presentation yang sangat menarik, yang lebih menarik, okay, yang lebih kreatif menggunakan Sway. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton sesi webinar. Nanti itu sahaja. Assalamualaikum dan jangan lupa untuk saya ada nak kongsikan, jangan lupa untuk daftarkan dalam MEC. Okay, MEC di mana dalam program Microsoft Educator Center, Microsoft Education Certified, salah satu pembelajaran iaitu penggunaan Sway. Okay, digital storytelling with Sway. Jadi cikgu-cikgu boleh dapatkan dalam Microsoft Education Center. Itu saja. Sekian, terima kasih.